saya tidak berniat untuk menceritakan teknik. Untuk hari ini kita membincangkan berkenaan dengan soalan-soalan. Saya ambil daripada negeri yang terdapat di negeri sekitar negeri Kelantan. Maknanya bukan daripada soalan negeri Kelantan. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar dapat fokus lah peluang yang ada ni, masa yang ada ni, tidak lain tidak bukan untuk memastikan kejayaan kita terutamanya dalam peperiksaan SPM 2021 lah. Okay, sebelum tu saya cerita sikit lah biodata saya. Okay, saya Cikgu Wan Muhammad Nasir bin Wan Mahmud. Saya mengajar di SMK Kubang Pian, Kota Baru, Kelantan. Dalam subjek sains. Berada di Kubang Pian selama 12 tahun. 12 tahun dan sebelum ni berada di SMK Ciku 2, Gua Musang. Subjek sains, pengalaman tu lah 12 tambah 5 selama 17 tahun mengajar di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Itu sains menengah atas. Okay, jadi hari ini insyaAllah kita akan bincangkan sedikit bahagian A dan juga bahagian B. Sebelum tu, Cikgu Khairi. Ya saya. Responsif. Suara jelas. Saya boleh nak share. Oh, tak boleh nak share. Okey, baru boleh. Sekejap dah. Okey. Sekejap. Ataupun line saya yang slow Tak ada. Okey. Tak apa Cikgu Nasir, kalau misalnya beberapa kali try tak boleh, Cikgu boleh masuk keluar, lepas tu masuk balik, lepas tu maybe dah boleh share. Okey, ni boleh jelas. Kau tak nampak Cikgu? Tak sampai lagi tu. Ataupun soalan lain saya. Saya dah share dah ni. Okey dah. Okay. Alright. Dia tengah keluar tu. Slow. Sebab ni kali pertama lah saya cuba kata apa ataupun okey, dah nampak dah. Apa nama? Nampak dah? Sebelum ni saya terpaksa ke sekolah untuk awan ilmu yang tamu kerana masalah line lah kat rumah saya. Hari ni saya tak ke sekolah, saya cuba untuk buat di rumah sebab sebelum ni nampak okey. Selepas daripada 2-3 bulan kebelakang ni nampak okey, jadi saya buat di rumah lah. Jadi hari ni kita tengoklah, saya rasa dah jelas dah kot. Jadi sedikit sebanyak tu saya dah cerita dah berkenaan dengan diri saya. Jadi hari ni kita nak bincangkan soalan, saya ambil ni soalan daripada Negeri Terengganu. Soalan Negeri Terengganu. Mengapa saya ambil Terengganu? Yang pertama dia jiran kita, dekat dengan kita. Yang kedua adalah kebanyakan cikgu soalan-soalan Terengganu ni boleh dikatakan berpotensi untuk masuk ataupun orang kata apa keluar dalam peperiksaan SPM. Saya kata berpotensi. Jadi bukan bermakna saya menafikan negeri-negeri lain, tapi insya-Allah mungkin selepas pada ni ada peluang, ada masa kita akan bincangkan soalan-soalan dari negeri-negeri lain, khasnya soalan peperiksaan percubaan. Jadi seperti yang saya maklum tadi, hari ni saya nak kita nak bincang saja sebab saya rasa bahan dah saya dah edar dah, dan mungkin pelajar-pelajar yang ada yang telah print tu boleh rujuk kepada handout tu dan kita akan buat sama-sama untuk bahagian A dan juga untuk bahagian B. Jadi kita terus kepada fokus kita iaitu perbincangan soalan, kerana saya bimbang tempoh masa 1.5 jam yang diperuntukkan ni tidak sempat untuk kita habiskan lebih kurang 9 ataupun 10 soalan bahagian A dan juga bahagian B, di mana semasa kita bincang ni saya akan bagilah sedikit teknik-teknik ataupun penerangan berkenaan kehendak soalan, apa yang ditanya oleh soalan dan apa yang patut pelajar-pelajar jawab. Jadi kalau kita tengok kepada soalan, pelajar boleh rujuklah sama ada melalui laptop pelajar ataupun melalui yang telah pelajar print tu. Soalan pertama, soalan ni adalah soalan KPS.
soalan di bahagian A, di mana kita tahu dah kalau soalan bahagian KPS ni dia ada 4 soalan yang melibatkan soalan eksperimen. Dan apa yang ditanya melibatkan kemahiran processing ataupun KPS dan juga soalan aplikasi. Setiap soalan tu daripada 4 tu setiap soalan dia ada 1 soalan aplikasi. Ini bermakna 16 soalan KPS dan 4 soalan aplikasi yang akan ditanya. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pengoksidaan hirisan buah apel dengan menggunakan larutan yang berbeza. Ini soalan ni adalah daripada tingkatan 4. Soalan tingkatan 4. Jadi kalau pelajar tengok soalan tu yang pertama, kalau kalau pelajar tengok, tak, saya nak test pen sekejap. Kalau pelajar tengok soalan tu melibatkan 2 bika, di mana bika A lah kita kata ni, bika A, dan ni bika B. A tu dia menggunakan air suling dan B tu dia menggunakan jus limau. Dimasukkan bika A air suling dan jus limau di bika B, kemudian hirisan apple di setiap bika. Dan ataupun selepas 30 minit ataupun selepas 3 jam kita boleh tengok apakah perubahan yang berlaku pada buah apple tu. Jadi pelajar boleh tengoklah pada air suling ni macam mana perubahan buah apple tu berlaku, dan kita dapat tengok dengan mata kita dengan jelas, manakala kita boleh juga tengok apple pada bika B ataupun yang menggunakan jus limau ataupun yang direndamkan dalam jus limau. Jadi kalau kita tengok soalan dia, berdasarkan keputusan eksperimen dicatatkan pada jadual 1, maka telah dicatatkan di mana kalaulah jenis larutan itu air suling, jadi warna hirisan apple yang awal pada eksperimen tu warna putih. Ini warna putih. Ini awal. Maknanya kedua-duanya warna putih. Selepas 30 minit yang jus limau ni didapati still warna putih. Dia punya keputusan selepas 30 minit. Cuma soalan ni ditinggalkan kosong pada kotak ataupun pada air. Soalan dia berdasarkan rajah 1, tulis perhatian anda dalam jadual 1. Bermakna dia nak kepada jawapan yang pelajar perlu isi pada jadual 1. Dan soalannya ditanya apakah perhatian. Maknanya perhatian ni salah satu KPS yang diuji daripada lebih kurang 11 KPS tu. Salah satunya adalah pemerhatian. Dan saya buat rumusan daripada hasil keputusan peperiksaan percubaan yang dijalankan di Negeri Kelantan sebelum cuti dalam 3-4 minggu lepas. Masih ramai lagi pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasai KPS. Hatta sehinggakan soalan yang tanya berkenaan dengan pemerhatian pun ramai lagi pelajar-pelajar yang tidak dapat menulis dengan tepat. Jadi berdasarkan rajah 1, tulis pemerhatian anda pada jadual 1. Bermakna pada jus limau ni telah dinyatakan pemerhatian dia, iaitu warna putih. Cuma yang ditanya jenis larutan yang menggunakan air suling. Jadi di sini pelajar boleh rujuk kembali kepada gambar rajah, di mana kalau diguna air suling akan pelajar nampak bagaimana keadaan buah apple tu. Ingat, pemerhatian ni pelajar tengok dengan menggunakan mata. Menggunakan mata. Bila guna mata, apa yang pelajar nampak. Tak payah cerita pelajar apa yang pelajar tak nampak. Cerita yang nampak. Jadi kalau kita tengok perbandingan buah apple tu, buah apple dalam bika A dan bika B selepas 30 minit telah ada satu perubahan. Di mana perubahan itu berlaku pada bika A. Jadi, apakah perhatian pelajar yang pelajar nampak pada bika A tu? Jadi, maka jawapan di situ pelajar boleh tulislah di tempat yang telah disediakan. Sama ada nak tulis sini ke ataupun nak tulis di bawah ni pun kita terima. Dengan syarat di bahagian yang soalan yang tanya. Naknya bahagian ni lah. Jangan kita letak di bahagian lain. Jadi apakah yang kita nampak? Iaitu perubahan warna. Iaitu pelajar kena nyatakan warna kelabu
ataupun warna gelap. Ada? Ni kan, ni kalau kita tengok sini, okey, kalau sini putih, maka sini kita nampak warna kelabu, pelajar nampak kelabu ataupun warna gelap. Itu perubahan warna itu berlaku. Jadi maka kalau pelajar buat gelap pun kita terima lah. Sebab nampak gelap ataupun warna kelabu. Hanya tulis satu saja. Soalan ni kalau bahagian A tulis satu saja yang pelajar rasa confident, betul-betul confident betul, maka pelajar tu tulis. Ingat kalau perhatian apa yang kita nampak. Okey. Yang kedua, nyatakan satu inference. Ni pun ramai ke pelajar tak analisa yang saya buat, masih ramai pelajar yang tidak dapat menjawab inference. Apa maksud inference? Inference ni kita katakan dia punya sebab mengapa benda tu terjadi. Sebab daripada pemerhatian. Seperti yang saya maklum, kalau dulu untuk kita jawab inference, pelajar kena nyatakan pemerhatian dulu. Tapi dah sekarang ni, pelajar tak perlu nyatakan pemerhatian pun kita dah terima dengan syarat, inference ataupun sebab itu adalah betul lah. Kalau tak betul, salah jugalah. Jadi, nyatakan inference dari pemerhatian di jadual 1. Dia maknanya inference di jadual 1 dia fokus kepada air suling. Dia fokus kepada air suling. Kita sapu sikitlah. Ni. Kalau jadi kita pun boleh nyatakan tiada perubahan. Ni saya buat ni yang pertama tiada perubahan warna selepas 30 minit ni saya fokus kepada ni dulu, jus 5 dulu. Iaitu tiada perubahan warna selepas 30 minit. Yang ni adalah pemerhatian. Kita tak kira ni. Kalau dulu yes, untuk jawab inference kita kena nyata pemerhatian dulu. Pelajar kena nyata cerita dulu pemerhatian, barulah inference. Ni baru inference dia. Ini sebab dia. Kerana jus limau menghalang pengoksidaan buah apple. Ni jawabnya sebab soalan ni dia kata nyatakan satu. Dia nak satu saja. Hak ni yang saya nyatakan ni, ini adalah saya fokus kepada jus limau. Mana jus limau hak ni? Hak ni dulu. Katakanlah pelajar nak buat air suling, maka pelajar boleh buatlah. Berlaku perubahan warna selepas 30 minit pada buah apple, kerana air suling menyebabkan pengoksidiaan buah apple. Maknanya ini dia punya pemerhatian, air suling menyebabkan pengoksidaan ni adalah dia punya inference. Jadi sama ada pelajar nak buat, nak buat yang ni inference pada air suling ataupun pada jus limau. Itu terpulang kepada pelajar. Cuma hanya buat satu sahaja. Buat satu sahaja. Sebab dia nak satu. Dia tak nyatakan dua inference, dia nak satu. Untuk melayakkan pelajar dapat satu markah. Yang seterusnya, apakah faktor yang ditetapkan? Apa maksud faktor yang ditetapkan? Ini hak baru ni, hal kira ni. Biasa pelajar jumpa, apakah faktor yang ditetapkan? Maksud apa? Iaitu, dia merujuk kepada pemboleh ubah ataupun pemboleh ubah malah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalahkan dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, nama lain bagi pemboleh ubah dimalahkan, soalan dia boleh gantikan dengan faktor yang ditetapkan. Katalah pemboleh ubah manipulasi, faktor yang boleh diubah ataupun faktor yang berubah, itu manipulasi. Jadi pelajar kena mahirlah, kena biasakan. Dulu betul. Kalau dulu apabila soalan tanya melibatkan pemboleh ubah, dia straight to the point atau dia fokus terus kepada apakah fakta, apakah pemboleh ubah dimanipulasi, apakah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi sekarang ni dia ada nama yang lain. Apakah faktor yang ditetapkan itu menggantikan ataupun nama lain bagi pemboleh ubah dimalahkan. Kalau dia tanya faktor yang boleh diubah
ataupun faktor yang berubah itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi apakah faktor yang ditetap hak sama? Kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, ya, okey. Apa hak sama? Apa yang samanya? Okey. Apakah yang samanya? Kita boleh katakan dia banyak ni jawapan dia ni. Okey. Paling mudah sekali pelajar tengok dari segi isi padu dia. Iaitu isi padu air suling dan juga isi padu lima. Dia kena sama banyak lah. Tak? Yang pertama. Yang kedua pelajar boleh nyatakan jenis apple. Apple yang sama lah. Bukan kata apple BKA ni. Contoh ni BKA ni. Apple warna merah. BKB apple warna hijau. Tak, benda tu tak sama. Kena apple yang sama. Jadi dalam konteks ni, pemboleh ubah ditetapkan ni, pelajar nyatakan satu sahaja. Sama ada isi padu larutan. Ini saya bagi ni 3 jawapan ni. Saya nak tunjuk kepada pelajar. Jangan pula pelajar buat 3 jawapan dalam soalan sebenar. Dalam jawapan sebenar, jangan buat 3 jawapan. Buat satu cukup. Di mana jawapan tu pelajar yakin betul. Contohnya, pelajar tengok, isi padu larutan. Maka tulislah isi padu larutan. Ataupun jenis apple, kena jenis sama. Maknanya sekarang dah ada apple warna hijau ada apple warna merah. Merah pun dia ada merah tua, ada merah muda. Jenis apple gala lah, apple macam-macam jenis kan. Jadi jenis apple ataupun suhu persekitaran. Jangan pula satu tu kita letak tempat panas, satu tu kita letak tempat sejuk, tak boleh. Dia kena kalau panas, kalau dalam bilik, kedua-duanya ada dalam bilik. Ini antara je lah. Mana antara 3 contoh jawapan yang cikgu nyatakan. Isi padu larutan, suhu persekitaran dan juga jenis apple. Ini adalah faktor yang ditetapkan. Apakah faktor yang ditetapkan ni? Itu pemboleh ubah dimalahkan. Dia mesti sama. Soalan lagi. Perubahan warna pada irisan apple disebabkan oleh pengoksidaan. Nyatakan definisi secara operasi bagi pengoksidaan. Jadi definisi secara operasi ni analisa cikgu pada percubaan di Kelantan itu ramai pelajar yang salah. Masih tidak dapat menguasai DSO dia panggil. Jadi sebenarnya inilah dia punya kalau nak mudah lah. Cikgu ajar orang kata bukan dah, maknanya pelajar kena nyatakan nyatakan 3 ataupun 4. Sekarang ni 4 tempat kosong yang mesti diisi. Contoh yang warna merah ni, pengoksidaan ialah proses. Jadi kalau kehendak soalan tu, ada kehendak jawapan kalau kehendak jawapan untuk memudahkan pelajar, cikgu sentiasa kalau pelajar cikgu saya kata kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong apabila kosong. Kosong ni merujuk kepada tempat kosong ni lah. Kosong, kosong, kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong apabila kosong. Ini kosong. Kosong yang pertama ni kosong yang pertama ni kita saling daripada soalan. Kita pun letak sini. Sidan. Kosong yang kedua ni proses. Itu kita kata, bagi saya kata saya letak ganti nama dia. Pengoksidaan ialah proses. Katalah logam besi ialah bahan. Jadi pengoksidaan ni adalah proses yang menyebabkan ni pemerhatian kita ataupun pemboleh ubah bergerak balas sini. Pemerhatian daripada mana? Daripada gambar rajah tadi ataupun pemboleh ubah bergerak balas, sama saja. Iaitu kita tengok warna irisan apple berubah kepada kelabu dia berubah ataupun menjadi kelabu apabila ini kosong yang keempat ni dia panggil proses dia. Atau dengan kata lain, kata kerja lah, mudah proses ni iaitu apabila kita rendamkan ke dalam air suling selama 30 minit. Jadi sebenarnya untuk jawab definisi secara operasi ni
Jawapan dia dah ada pada kertas soalan. Okay tak? Ingat kalau pelajar saya, mudahlah. Okay. Kosong ialah kosong yang menyebabkan, tulis saya apa bodoh. Kosong apa bila kosong. Kosong yang pertama kita ambil daripada soalan dia. Kita perlu letak pengusidaan. Okey, ialah ganti nama. Saya suka panggil ganti nama kepada pelajar lah. Okey tak? Okey, contohnya saya ambil contoh kereta. Kereta ialah kenderaan. Okey. Contohnya rambutan. Rambutan ialah buah. Jadi pengoksidan ialah proses. Logam ialah bahan. Okey tak? Asid ialah cecair ataupun air suling ialah cecair. Jadi kalau pengoksidaan ialah proses. Maka kita perlu letak proses. Okay, proses yang menyebabkan ni pemerhatian, iaitu pemerhatian pada gambar rajah. Mesti dia letak gambar rajah. Kalau tak ada gambar rajah, pada petak ataupun pada kotak dia ataupun pada jadual. Iaitu kalau jadual kita rujuk kepada pembuluh ubah bergerak balas. Jadi sebenarnya pemerhatian dan pembuluh ubah bergerak balas sama dah. Hasil keputusan pun betul juga. Okay tak? Apabila, ini proses dia. Apabila apa? Direndamkan ke dalam air suling selama 30 minit. Sebab dia rendam dalam air suling kan? Selama 30 minit. Kalau dulu setakat ni lah. Kalau sebelum ni lah. Okay? Di mana jawapan dia, kalau sebelum ni, setakat ni lah. Diterima dah. Ni setakat ni je sahaja. Tapi, tahun lepas, kehendak jawapan dia kata mesti ada proses. Maka bila ada proses kena ada apabila dia rendamkan ke dalam air suling. Ini proses dia. Itu pelajar kena ingat lah. Kena ambil tahulah benda ni. Dan saya rasa cikgu di sekolah pun telah maklum lah benda ni. Dia mungkin cikgu dah bagi tahu tapi kita lah pelajar ni kadang-kadang terlupa lah apalah. Jadi harap cikgu pelajar dapat memahami lah lepas ni. Okey, ni soalan kebak dia. Okey, ni soalan kebak dia. Mengapakah pengambilan vitamin C digalakkan dalam menu harian terutamanya tempoh pandemik COVID-19? Sebab apa? Vitamin C. Okay tak? Jadi ni soalan kebak. Mengapa kita boleh katakan vitamin C bertindak sebagai bahan antioksidan? Ataupun pelajar boleh nyatakan vitamin C bertindak sebagai bahan pertahanan terhadap risiko penyakit. Tak? Kalau bahasa mudah, kalau bahasa Kelantan tak, apa kena makan vitamin C? Kita kata, kena makan sebab dia dapat menguat. Kalau pelajar kata dapat menguatkan keimunan pun kita terimalah merujuk kepada badan kita. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, rasa soalan 1 dah clear Okey, soalan 2 pula. Dan kalau kita tengok soalan 1 tadi pun soalan baru dalam KSSM. Begitu juga soalan 2 ni, baru juga ni. Walau bagaimanapun, saya rasa tak ada masalah lah. Kita tengok je soalan ni nampak gambar rajah pelik tapi jawapan dia mudah. Percaya pelajar dah. Soalan yang ditanya ni dalam periksaan sebenar memang cukup mudah. Mengapa saya katakan mudah? Kerana tempoh masa yang singkat. Tidak. Orang kata tempoh masa singkat iaitu dalam tempoh 2 jam setengah. Mustahil pihak lembaga periksaan nak meletakkan soalan yang sukar. Mesti dia letakkan soalan yang mudah. Mengapa mudah? Sebab tempoh masa yang singkat, pelajar perlu jawab lebih kurang 4 soalan bahagian A, 6 soalan bahagian B, 1 soalan eksperimen, nombor 11 dan 1 soalan 12 ataupun 13. Maknanya tempoh masa 2 jam setengah. Kalau dia bagi soalan yang payah, pelajar tak sempat dengan peruntukan masa yang dibagi. Jadi dia bagi soalan yang mudah. Okey. Yang kedua, diagram ataupun rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inertia. Jisim dengan inertia. Jadi kalau kita tengok dalam jadual, dalam petak ni, dalam jadual yang telah dinyatakan, dia ada jisim plasticine. Dan juga masa. Jadi kalaulah jadual lagu ni, jisim plasticine ni itu pemboleh ubah manipulasi dan masa ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas.
Apakah faktor yang diubah? Tadi dia tanya faktor yang ditetapkan. Jadi faktor yang diubah. Pula dia tanya. Dia tak tanya dah. Apakah boleh ubah yang dimanipulasi? Apakah boleh ubah dimanipulasi? Sebab dia kata pelajar dah familiar dah. Dia tahu dah. Jadi dia pun tukar nama kepada faktor yang diubah. Benda yang sama. Okey. Macam saya lah. Sebelum ni orang panggil, Cikgu Nasir. Tiba-tiba, saya tukar nama. Bukan tukar nama, saya suruh orang panggil Cikgu Wan. Sama juga. Sebab dalam Nasir tu, nama penuh saya Wan Muhammad Nasir. Ataupun Cikgu Wan Muhammad. Itu pun saya juga. Walaupun, betul kau cikgu tu. Bukan Cikgu Nasir, tapi sebab nama saya tu, benda yang sama ada Cikgu Wan Muhammad ke, ataupun Cikgu Nasir ke, adalah orang yang sama. Sama juga dengan ni kan. Apakah faktor yang diubah? Iaitu, ni mudah lah. Ambil terus daripada jadual. Iaitu jisim plus plastisim. Ambil terus. Okay? Tak payah buang masa kita nak fikir cara lain. Okay. Yang kedua, berdasarkan data dalam baca 2, lukis graf masa untuk untuk 10 ayunan melawan jisim. Okey, maknanya pelajar mesti pindah titik lah. Tak? Pastikan betul lah. Okey. Masukkan ni nilai ni yang telah diberi ni, kita pindah ke dalam graf dia. Okey. Masuk dalam ni. Maka 2 markah. Markah pertama, pelajar pindah titik. Pastikan pindah titik dengan betul. Dia ada 5. Maka kena tahulah 1, 2, 3, 4, 5 mesti pada koordinat yang tepat, yang betul. Yang kedua, kita sambungkan. Sambungkan daripada garis daripada titik ke titik. Pastikan bermula dengan titik yang pertama sehinggalah titik yang terakhir. Saya tak galak atau pelajar katakanlah pelajar buat ni, pelajar terus sambung. Sorry. Pelajar sambung sini. Pelajar lebihkan. Saya kurang galakkan. Kalau boleh, buatlah pada titik yang mula-mula ni, titik yang mula-mula, sehinggalah titik yang terakhir. Sambung teruslah, bergantung kalau graf tu garis lurus, maka kita menggunakan pembaris. Kalau graf tu melengkung, maka kita guna tangan kita freehand. Jadi harap graf ni pelajar tidak tercicir markah lah. Jangan benda-benda yang mudah, jangan pula kita cuai, yang boleh menyebabkan kita kehilangan markah. Yang ketiga, C, berdasarkan graf, ramalkan. Saya cepatkan sikit. Ramalkan masa untuk 10 ayunan jika plastising bertambah menjadi 80 gram. Okey, sekarang ni graf kita setakat 70. Katakanlah 80 mungkin di sini. Dan dalam periksaan SPM sebenar, graf yang dia bagi tu graf yang besar lah. Ni graf kecil lah. Tak? Graf yang besar di mana pelajar dia boleh membuat ramalan. Lebih kurang lah. Tak? Dia tak akan pergi straight dah. Dia akan melengkung. Okey. Jadi pelajar cubalah buat titik-titik ni dengan keadaan orang kata apa 70 mungkin 80 duduk sini. Tengoklah sambung. Berapakah dia punya ramalan pelajar ramal tu berdasarkan graf pada jisim 80. Okey. Jadi dia punya jawapan dia mesti besar. Okey tak? Mesti besar, lebih besar daripada 6.6. Sebab 6.6 ni, kalau kita tengok sini 66 ni pada titik 70. Kalau 80 mesti lebih besar daripada 6.6. Dan iaitu sama ada buat 6.7, 6.8, 6.9 dan 7.0. Dan janganlah dia punya ramalan tu keterlaluan. Pelajar buat 15. Maka salah juga lah. Dia ada julak-julak dia. Mungkin dalam konteks ni, cikgu tengok julak dia di antara 6.7 sehingga 7.0. Mungkin dalam julak ni lah. Dalam julak ni. Dan sebenarnya kita boleh tahu ni. Kalau kita tengok sini, maknanya 60 kepada 70 ni beza dia adalah 0.4. Jadi sini mesti kurang daripada dia punya julak dia ni mesti kurang daripada 70 kepada 80 ni mesti kurang daripada
0.4. Tapi kalau 0.4 pun kita terima. Maknanya mungkin katakanlah sini 80 kan, 80 mungkin sini duduk di 6, kalau 6.7 pun kita terima. Sebab julat di antara ni mestilah di antara okey. Mesti 6.1 6.7, 68, 60.9. 70% pun kita terima juga. Maknanya di sini ada julat dia 6.7 sehingga 7.0. Cuma pelajar jangan nyatakanlah bimbang benda ni berlaku dah. Pelajar dah tak ada, mesti dalam ni. Pelajar pun buatlah julat antara 6.7 sehingga 7.0. Memang betul jawapan dia. Memang jawapan pun ada dalam lingkungan ni. Tetapi jawapan pelajar yang pelajar nyatakan tadi terpaksa ditolak. Mengapa terpaksa ditolak? Kerana ni adalah julat. Dia nak ramalkan. Bila ramalkan, mesti pelajar kena bagi satu angka yang tepat. Okey, bagi angka yang tepat. Berapa angka yang tepat dia? Okey, 6.7. Jangan pula bagi macam cikgu ni. Cikgu tulis 67.9. Maksud dia, buat hanya satu, 67, 6.7. Cukup. Kalau pelajar yakin, 6.8. Maka buat ni tulis 6.8. Jangan pula buat macam cikgu tu 67, 68, 6.9, 70. Ni cikgu nak tunjuk contoh. Okey? Ingat, kalau ramal mesti bagi satu angka yang tepat. Maka jawapan dia ni ada terbuka. Mana-mana jawapan terbuka. Pelajar nak tak 6.7 pun betul, 9.9 pun betul. Dengan syarat mesti letak satu angka saja. Okey, boleh tak? Okey. Seterusnya, ni soalan kebak dia. Mengapakah lori trailer memerlukan masa lebih ataupun lebih masa untuk berhenti berbanding kereta apabila kedua-dua pemandu kenderaan itu menekan brek dengan mengejut pada kelajuan yang sama? Contohnya lori tu dia bawa 60 km/jam. Kereta pun bawa 60 km/jam. Tapi bila dia brek serentak, mengapa kereta tu dapat berhenti tapi lori tu dia akan berhenti depan sikit. Ni soalan fizik ni. Mungkin Cikgu Khairi dia boleh jawab, dia pakar lah ni. Cikgu Akmal pun boleh jawab ni. Jadi kerana jawapan dia kerana initial trailer lebih besar ataupun jisim kenderaan yang besar mempunyai initial yang besar. Ni jawapan. Jadi jawapan kebak ni pokok mana pun dia kena ada hubung kait pelajar dengan buku. Erti kata lain, pelajar kena sedikit membaca dah. Kalau dulu soalan bahagian A ni totally adalah soalan KPS. Di mana jawapan dah ada pada kertas soalan. Tapi dia upgrade sikit. Dia kebakkan satu soalan. Mengapa dia kebak? Untuk dia nak mungkinlah dia nak upgrade dia punya pemikiran pelajar. Pelajar kena berfikir. Tapi untuk soalan D ataupun soalan kebak ni dia ada hubung kait dengan pelajar dengan buku. Pelajar kena membaca, pelajar kena masuk kelas, PDP ke apa kena masuk. Baru pelajar kena dapat. Okey. Jadi mengapa? Kerana initial trailer tu lebih besar. Dan mungkin dalam kelas cikgu akan terai baliklah. Kalau cikgu nak jelaskan di sini ambil masa pula sebab kita pun ada lebih kurang 50 minit untuk baru 2 soalan daripada 10 soalan, 9-10 soalan. Okey. Kita teruskan soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga, Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji proses penapaian. Okey, proses penapaian ni biologi. Di mana kalau kita tengok Rajah 3.1 larutan glukosa dia tambah yeast tambah dua tu lah larutan glukosa ditambahkan dengan yeast. Okey, kemudian untuk Rajah 3.2 pula larutan glukosa saja. Dan kalau kita tengok, di sini dia tulis, dia nyatakan, tak? Kalau ada yeast, air kapur keruh dan gelembung gas. Maknanya terdapat gelembung gas. Dan sepatutnya soalan ini dia kena letak gelembung gas ni, sepatutnya. Tapi dia tak letak pada gambar Rajah, tapi dia telah jelaskan melalui tulisan penerangan. Manakala yang dia letak glukosa saja, air kapur still jernih. Air kapur dalam keadaan
jernih. Mana tidak ada perubahan warna. Okey. Hak ni, gambar wajah ni tak ada juga pada gambar wajah, tapi dia nyatakan. Dia nyatakan dalam penyataan dia. Okey. Dia kata air kapur keruh dan gelembung gas. Mana wujudnya gelembung gas. Okey. Nyatakan inference sebab. Okey, soalan ni dia nak inference pada wajah 3.1. Maka dia nak ni saja. Tak payahlah pelajar nyatakan 32. Kalau dia tanya 3.1, pelajar jawab 32. Salah. Tidak mengikut kehendak soalan. Okey. Jadi, untuk kita jawab inference, kita kena tahu pemerhatian dia. Apakah pemerhatian dia? Dia ada dua pemerhatian. Okay tak? Untuk wajah 3.1 ni dia ada dua pemerhatian. Pemerhatian yang pertama, air kapur menjadi keruh. Walaupun tidak dinyatakan dalam bentuk kekerahan pada gambar wajah, tapi dinyatakan dalam bentuk pernyataan ataupun tulisan, bukan lukisan. Yang kedua, dia pemerhatian yang dapat kita tengok ataupun yang boleh kita buat iaitu gelembung gas. Maknanya wujudnya gelembung gas. Walaupun dia tak nyata sini gelembung gas, tapi dia tak lukis gelembung gas, tapi dia telah nyata dalam bentuk pernyataan. Itu dia punya pemerhatian. Jadi pelajar dah tahu dah. Okey, kalau kita nak buat inference, kita kena tahu pemerhatian dia. Apakah pemerhatian dia? Dua perkara. Okay tak? Jadi untuk inference ni, pelajar sama ada nak buat inference air kapur, keruh ataupun dalam bentuk satu lagi gelembung gas. Okey. Jadi cikgu buat ni, tak? Cikgu buat ni tak buat ayat yang penuh dah, tak? Kalau ayat yang penuh boleh ke tak? Air kapur menjadi keruh kerana proses penampaian telah berlaku. Kerana ataupun karbon dioksida dibebaskan. Tak? Jadi pelajar boleh buatlah, tak? Jadi hak ni memandailah untuk kita jawab inference. Tapi kalau nak ayat yang lengkap, kita nyatakan pemerhatian dulu. Macam mana? Ya, pemerhatian air kapur keruh. Kita nyatakan air kapur keruh kerana berlakunya proses penampaian. Ataupun pelajar kata gelembung gas terhasil kerana berlakunya proses penampaian. Boleh berlaku. Jawapan yang sama. Tak? Ataupun air kapur keruh kerana karbon dioksida dibebaskan. Ataupun gelembung gas terhasil kerana karbon dioksida dibebaskan. Jawapan dia banyak. Banyaklah, dua tu lah. Okey, boleh tak? Ni dia punya inference sebabnya. Kalau bahasa Kelantan mudah, apa air kapur keruh? Air kapur keruh kerana berlaku proses penampaian. Kalau bahasa Kelantan. Apa air kapur keruh? Air kapur keruh kerana gas karbon dioksida dibebaskan. Apa air kapur keruh? Air kapur keruh kerana gelembung gas terhasil. Gelembung gas terhasil kerana proses penampaian berlaku. Gelembung gas terhasil kerana karbon dioksida dibebaskan. Tu kalau bahasa Kelantan mudahlah. Kalau bahasa standard, air kapur menjadi keruh kerana berlakunya proses penampaian. Kerana karbon dioksida dibebaskan. Saya rasa pelajar boleh faham ada. Yang seterusnya, apakah faktor yang diubah? Soalan ni dia suka menggunakan faktor. Tak saya guna dah. Dia tak nak guna dah. Pemboleh ubah manipulasi berbalah. Tak? Yang dia boleh diubah iaitu pemboleh ubah manipulasi. Manipulasi, apakah perbezaan dia? Okey. Beza ke? Ni ada yeast. Yang ini tidak ada yeast. Perbezaan dia. Ni pemboleh ubah bergerak balas. Dua ni iaitu keputusan dia. Okey. Jadi kita kata yang manipulasi ataupun faktor yang boleh diubah adalah kehadiran yeast. Kehadiran ni dia merujuk kepada parameter. Okey ada? Tu pun cikgu nak maklum, pemboleh ubah manipulasi bergerak balas di Malaccan mesti dia kena ada parameter. Parameter ni ukuran dia. Okey tak? Kalau lah cecair tu kita kata isi padu cecair. Okey tak? Kata logam, jisim logam. Jisim tu parameter. Dalam konteks ni ada yeast, tidak ada yeast, kita panggil kehadiran yeast. Maknanya pemboleh ubah manipulasi, kalau kita nyatakan kehadiran yeast, kita dapat bayang, oh yeast ni ada, sebelah ni ada, sebelah ni tidak ada yeast. Sini untuk pemboleh ubah ni pelajar kena banyakkan latihan lah. Mungkin selepas ni
apabila kita bersuka minggu depan ni, insya-Allah boleh cikgu yakinlah setiap sekolah berlomba-lomba untuk membuat orang kata untuk menyiapkan tugasan-tugasan ataupun soalan-soalan yang sedia ada tu untuk memastikan pelajar dapat betul-betul mahir lah. Okey, C, ramalkan apa berlaku jika bahan dalam rajah 3.1 dipanaskan sebelum eksperimen. Maksud dianya, katakanlah kalau kita tengok sini ni, kita panaskan dulu ni bahan ni. Okay, sebelum kita buat ni, yeast ni kita panas dulu. Kita didihkan terlebih dahulu. Apakah yang akan berlaku? Ramal apa yang berlaku dalam rajah 31 jika bahan dalam rajah 31 dipanaskan. Maknanya kalau dipanaskan, air kapur tidak menjadi keruh ataupun tiada gelembung darah. Penapaian tidak berlaku. Kalau bahasa mudahnya kita kata yeast tu telah mati. Tidak, bila mati dia tak boleh lah. Tiada penapaian berlaku. Bila tidak ada proses penapaian berlaku, tiadalah gelembung gas dibebaskan. Bila tidak ada gelembung gas dibebaskan, air kapur tidak keruh. Kenapa air kapur tidak keruh? Kerana tidak ada gas karbon dioksida. Jadi, cukup buat satu saja sama ni ke, hak ni ke, ataupun yang ni boleh berlaku. Dengan syarat buat satu saja. Mengapa cikgu tak nak buat tiga-tiga ni? Walaupun jawapan tiga, kita tidak galakkan pelajar buat semua. Mengapa? Kita bimbang. Ni kita bimbang. Bimbang macam mana? Katakanlah, pelajar ingat katakanlah pelajar buat 3 jawapan. Hak ni betul. Hak ni betul. Tiba-tiba yang ni salah. Maka jawapan untuk C salah. Kosong. Pelajar tanya, kenapa salah cikgu? Mengapa kosong? Sedangkan betul 2, salah 1. Kalau kita bandingkan 2 dengan 1 mesti hebat 2, mesti kelebihan pada 2 kan? Dia tak kira macam tu. Walaupun jawapan katakanlah pelajar buat 18 jawapan betul. Tiba-tiba yang ke-19 salah 1. 18 betul, 1 salah. Jawapan pelajar buat 19. Jawapan pelajar tetap salah. Mengapa? Pelajar tidak yakin. Dia punya reason dia, pelajar tidak yakin dengan jawapan yang diberikan. Tu cikgu kata, kalaulah jawapan tu pelajar tengok, ada banyak jawapan ni, buat 1 cukup. Jangan duk kata-kata tangan buat banyak. Mengapa? Kita takut bimbang tersalah. Okey, seterusnya. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara pasti bagi yeast. Macam tadi jugalah. Kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong apabila kosong. Yeast. Kosong. Yeast ni kita ambil mula-mula. Yeast tak di mula-mula. Yeast ni, apa dia yeast ni? Apakah yeast ni? Yeast ni cair ke? Bukan. Yeast ni proses ke? Bukan. Yeast ni adalah bahan ataupun mikroorganisma. Kita boleh guna juga. Mikroorganisma yang menyebabkan. Kita boleh, cikgu, tadi cikgu kata yang menyebabkan. Ni ada menunjukkan? Boleh juga. Sama ada kita nak letak yang menyebabkan ataupun yang menunjukkan. Benda lebih kurang sama je. Betul. Kalau pelajar nak buat yang menunjukkan pun betul. Yang menyebabkan pun betul. Itu menyebabkan, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun pemerhatian. Air kapur menjadi keruh. Apabila, ini proses dia. Bertindak balas dengan larutan glukosa. 4. Tempat kosong mesti diisi. Kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong apabila kosong. Kosong yang pertama ambil daripada soalan yang hujung ni. Yang kedua ganti nama dia. Yang ketiga pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemerhatian. Yang keempat adalah dia punya proses dia. Iaitu proses bertindak balas dengan larutan glukosa. Awak tanya cikgu, kalau kita kata apabila diletakkan dalam larutan glukosa pun kita terimalah. Maknanya biar ada dengan bersama-sama, duduknya bersama-sama dengan glukosa tu kita terima. Jangan kita kata, ayo cikgu, kena soalan jawapan tu seperti mana yang cikgu nyatakan. Dok, kadang-kadang skema daripada pihak lembaga peperiksaan ni dia mesra pelajar. Jadi janji pelajar buat pun kena betul lah. Kalau buat salah, bye-bye to you lah. E. Rajah 3.3 menunjukkan satu kegunaan alkohol. Mengapakah alkohol digunakan dalam alat di atas? Ni apa benda ni? Lighter ni, pemetik api. Semua. Kalau bahasa mudah, mengapa alkohol digunakan dalam ataupun digunakan dalam alat di atas? Digunakan dalam lighter lah. Dalam pemetik api. Sebab apa?
Kadang-kadang kita tahu jawapan apa. Itu benda ni berlaku di situasi kita. Kebat lah tu. Kita kena fikir. Sebelum ni memang kita tengok. Okay, sebab apa? Mengapa alkohol? Mengapa tak guna air? Mengapa tak guna minyak petrol ke? Minyak diesel ke? Iaitu alkohol mudah terbakar ataupun alkohol menyebabkan pembakaran lengkap. Biasanya kita guna mula-mula lah. Alkohol mudah terbakar ataupun lebih mudah terbakar. Boleh terima. Alkohol lebih mudah terbakar. Kita terima alkohol mudah terbakar ataupun alkohol menyebabkan pembakaran lengkap. Betul. Lighter, kita guna lighter api warna biru okey. Tidak lighter. Dan ada tak petik lighter tu asap warna hitam tu tak ada kan. Jadi bila dia guna alkohol maka pembakaran lengkap berlaku. Okey, kita go on, kita teruskan. Okey, ni pun soalan fizik ni. Mungkin Cikgu Khairi boleh jawab kot. Kita bagi Cikgu Khairi jawab boleh ke? Okey, rajah 4.1 menunjukkan aras air yang dihasilkan pada tube venturi. Okey, ditunjuk dah gambar rajah. Ni tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5. KBSM pun ada. KSSM pun ada. Maknanya kesinambungan daripada KBSM. Jadi dia kata, nyatakan, dia tanya soalan pemerhatian. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen pada rajah 4.1. Rajah ni lah. Cuma rajah ni kalau kita tengok kan. Okey. Pelajar tengoklah. Dia punya bentuk dia dekat P1, P2, P3, P2 point lah. Point 1, point 2, point 3. Dan pelajar boleh nampak dia punya kedudukan aras air ataupun ketinggian air pada setiap tube tu. Jadi soalan dia kata, nyatakan satu perbandingan. Apa yang pelajar nampak pada rajah 4.1? Dan rajah ni apa yang pelajar nampak? Tulislah. Okay tak? Kalau saya nampak apa ni? Kedudukan tube pada titik P2. Okey. Paras air P2 paling rendah. Ataupun pelajar nyatakan paras air tidak sama tinggi. Betul lah, memang tak sama tinggi ni. Okay tak? Ni daripada tinggi kepada rendah. Tinggi dia turun rendah, ni rendah naik balik kan. Ni. Kup. Okey. Ataupun paras spesifikkan dia. Itu paras air di P2 paling rendah. Ataupun aras air di tube P2 paling rendah. Jawapan dia ada dua jawapan tu. Kadang-kadang soalan ni pelajar tak nak jawab ni. Mengapa? Nak jawab macam mana cikgu? Tak nak jawab. Tengoklah kepada gambar rajah tu. Bila kita tengok dengan mata. Pelajar tengok. Okey. Ni. Paling rendah. Ada. Kemudian, kedudukan dia tak sama. Dia boleh buat. Nyatakan satu cukup lah. Ada. Sebab soalan pun dia nak satu. Cikgu, kalau saya buat dua, kalau dua betul tak ada salah. Saya takut dua, satu betul, satu salah. Maka babai tuju. Jawapan awak tu dikira salah. Boleh? Sebab tu soalan ni cukup mudah. Okey, sulit inference balik. Nyatakan satu inference. Sebab apa? Cikgu Nasir, ada pelajar tanya. So yang ni ada banyak jawapan lah kiranya kan soalan tadi tu. Soalan ni? Ada banyak jawapan lah kan? Ada banyak jawapan. Okey. Tapi, jawapan banyak hanya nyatakan satu sahaja. Tak? Jadi, katakanlah walaupun banyak jawapan, tak ada saya apa. Walaupun banyak jawapan, pelajar dia tidak boleh maklumkan. Pelajar tak boleh nak tulis yang paling tinggi. Tak? Okey. Tube yang paling tinggi sini, tapi nak nyatakan kedudukan mana? Yang ada kedudukan, dia nak bagi rujukan P1, P2, P3. Jadi kalau sini paling tinggi, kita nak tube mana ni? Tube yang mula-mula, rasa tak sesuai kot. Sebab dia ada pilihan dia ada iaitu, hak paling mudah sekali adalah kita fokus kepada yang P2 ni paling rendah. Sini satu. Kita boleh cerita kedudukan dia memang tak sama tinggi. Dan mungkin ada lagi lah. Katalah bentuk soalan lain mungkin ada lagi.
di sini jawapan dia biasanya lebih daripada satu. Macam tadi jugalah. Macam orang kata apa, macam penapaian. Sama ada dia punya dalam bentuk orang kata apa, air suling air kapur jadi keruh, ataupun dalam bentuk gelembung gas. Tu kita boleh nyatakan pemerhatian dia. Cikgu Nasir, dekat ruangan chat tu dekat ruangan chat last kali tu ada soalan yang berkaitan dengan soalan tadi tu. Cikgu Nasir tengok sikit. Saya tak nampak. Boleh baca tak cikgu? Okey. Cikgu, kalau buat paras air semakin menurun, boleh tak? Daripada Safina. Okey. Paras air, sekejap dah. Dia kalau kata paras air semakin menurun, jawapan dia tak tepat tu. Mengapa saya kata tak tepat kan? Tak tepat kerana kalau daripada sini ke sini betul semakin menurun. Kan tak? Tetapi dia naik balik sini. Kecuali kan tak? Kalau pelajar kata paras air menurun sehingga ke tiub P2. Itu betul. Spesifikkan dia. Ke tiub P, paras air menurun sehingga titik P2 ataupun tiub pada kedudukan P2. Maka dia rujuk kepada ni. Bolehlah. Memang menurunlah. Tapi kalau umum kita kata paras air semakin menurun tu, maka jawapan tu tak tepat. Mengapa tak tepat? Sebab sini betul menurun, tiba-tiba dia naik balik sini. Boleh? Rasa terjawab pun soalan Afina Betul Cikgu Khairi, boleh? Ada lagi tak? Saya rasa dah menjawab soalan. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih pelajar yang bertanya. Okey, kita ni tadi. Sambung. Okey, paras air tidak sama ataupun paras air di P2 paling rendah. Okay. Soalan dia kata, B, tuliskan satu inference. Mengapa? Sebab dia. Bagi perhatian di part A. Okey. Jadi katakanlah kalau pelajar buat yang ni, paras air tidak sama. Okey tak? Okey. Paras air tidak sama kerana apa? Kerana hal laju bendalih tidak sama. Maknanya, hak ni, paras air ni, dia punya sambungan jawapan dia pada ni. Ini jawapan dia. Inference dia. Katakanlah titik ni, paras air di P2 ataupun paras air pada tiub di P2 paling rendah kerana ini jawapan dia. Kerana hal laju di P2 paling tinggi. Maknanya pairing dia kena betul ni. Kalau pelajar buat paras air tidak sama, ini jawapan untuk inference dia. Yang kalaulah pelajar buat paras air di P2 paling rendah, memang paling rendah kan? Paling rendah kerana hal laju air di P2 paling tinggi. Ni dia punya prinsip Bernoulli. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, C, apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? Ini diguna pemboleh ubah pula. Pemboleh ubah bergerak balas. Itu hasil keputusan eksperimen itu apa dia? Iaitu ketinggian air ataupun paras air. Dan yang terakhir sekali, kita nak siap ni, bahagian A ni, nak pergi bahagian B pula. Nyatakan satu hipotesis, baru jumpa soal hipotesis. Tak? Iaitu, ingat, dalam hipotesis, untuk syarat hipotesis ni, dalam ayat tu kena ada pemboleh ubah manipulasi, ada pemboleh ubah bergerak balas. Dalam tu. Kemudian, hipotesis ni kita ada dalam bentuk perkadaran, satu dalam bentuk perbandingan. Perkadaran ni biasanya pelajar guna semakin. Tak? Semakin. Kadang-kadang jika maka. Tu. Dan satu lagi dalam bentuk perbandingan. Biasanya pelajar dia suka guna semakin dan jika maka. Cuma pada tahun lepas, kalaulah kita guna jika maka, dia kena ada proses dinyatakan. Dan semakin kita boleh gunakan ayat semakin tu apabila pemboleh ubah manipulasi dia benda yang sama. Contohnya dari segi macam ni kita boleh guna benda yang sama, semakin. Mengapa? Manipulasi dia adalah ketinggian air, paras air dia.
Okay tak? Jadi semakin meningkat laju bendalih, semakin berkurangan tekanan ataupun ketinggian turus air. Tekanan turus air pun kita terima. Soalan ini merujuk kepada prinsip Bernoulli. Laju tinggi, tekanan rendah. Okay. Jadi yang ni pun pelajar kena orang kata apa? Kena rapat dengan buku lah. Sebab kadang-kadang pelajar apabila kena benda pelik-pelik kan ada prinsip Archimedes ke prinsip Bernoulli ke, pelajar rasa benda ni benda payah lah, sebab payah tu nama je pelik Archimedes tu nama Mak Saleh kan ada, Bernoulli pun nama orang kan ada, tapi bendanya adalah yang mudah. Okey. Ada satu lagi last sekali soalan kebat dia. Ni berdasarkan prinsip Bernoulli. Bernoulli tadi lah. Laju tinggi, tekanan rendah. Dan prinsip Bernoulli ni sama ada dalam bentuk air ataupun dalam bentuk udara. Kita gunakan orang kata apa, bendalih, benda yang boleh mengalir, air ataupun udara. Berdasarkan prinsip Bernoulli, kenapakah anda dilarang berdiri selepas garisan keselamatan jika kereta api sedang bergerak? Maknanya, ni tak tahulah, mungkin ada awak di kalangan pelajar ni tak pernah naik kereta api ni. Di landasan kereta api dia ada satu garisan warna kuning. Okay. Jadi garisan warna kuning ni, bila kereta api mari, dia ada pengawal, biasanya dia cek, pastikan tidak ada seorang pun yang melintasi ni. Kalau ada memang dia marah. Kadang-kadang polis bantuan. Bagi pelajar yang dah biasa naik kereta api, dia tahulah. Mengapa? Sebab apa dia tak nak pastikan individu tu berada di sini, dekat dengan melebihi garisan kuning, ada panggil garisan keselamatan. Sebab apa? Okey. Jadi sebab dia berkait rapat dengan prinsip Bernoulli lah. Kawasan selepas garisan keselamatan adalah aliran udara yang tinggi ataupun angin, kita kata angin yang tinggi, angin yang kuat lah. Okay tak? Apabila kereta api tu mari. Okay? Jadi kawasan selepas garisan keselamatan adalah aliran udara laju tinggi. Okey, bila laju tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. Bila tekanan rendah, individu tersebut akan tertarik ke mana? Ke kereta api tu, ataupun akan ditolak oleh daya ke arah kereta api. Maknanya kalau pelajar duduk sini, katalah pelajar duduk sini kan, kereta api laju, jadi bila laju angin tu tinggi menyebabkan tekanan dia rendah, pelajar akan tertarik ke kereta api. Dengan arti kata lainnya, maka pelajar dia akan, orang kata apa, tertarik situ kan, dengan arti kata lainnya, dilanggar oleh kereta api lah. Dianggar oleh tepi ke apa, janji menyebabkan mendatangkan risiko bahaya kepada pelajar. Begitu juga dengan kita tengok contohlah, saya bagi situasi benda ni berlaku kepada rakan saya masa sekolah rendah, masa 20 tahun yang lepas lah. Okay. Dia potong lori trailer dengan motosikal. Dia potong lori trailer dengan motosikal. Dia naik seorang motosikal. Awak kena ingat trailer, contohnya trailer balok. Balok tu antara tayar belakang dengan tayar tengah dia tu, aliran udara dia cukup. Contohnya saya lukis lah. Katalah ni lori kan. Trailer balok tu. Tayar duduk sini, tayar duduk sini. Tayar duduk sini, tayar dua ni kan. Sini pun tayar dua. Okey. Dia bawa balok ni. Jadi bila motor tu dia potong motosikal tu potong, arwah kawan saya ni dia potong, duduk sampai sini, dia punya motosikal dia ni tertarik ke dalam ni. Mengapa tertarik ke dalam? Disebabkan oleh laju angin. Kalau dalam fizik mungkin adalah turbulent flow dia panggil. Laju angin yang kuat menyebabkan wujudnya tekanan rendah, maka dia akan tertarik ke dalam lori tu, menyebabkan dia dipijak oleh lori. Maka meninggal dunia di serta-merta lah. Maknanya kaitan dengan prinsip Bernoulli. Okay? Jadi begitulah. Dan benda ni banyak aplikasi yang boleh kita buat kalau dalam kelas ni. Kalau saya cukup seronok kerana banyak kita boleh bagi situasi yang berlaku di sekeliling kita yang boleh orang kata apa menyebabkan memberi satu keinsafan kepada pelajar.
Okay tak? Jadi pelajar tajuk ni boleh tanya cikgu. Tanya banyak-banyak insya-Allah. Cikgu akan jawab. Okay. Bukan cikgu ni lah. Cikgu kelas awak dah. Kalau tanya saya, mana kita tak jawab lah bahagian B ni. Okay, kita terus kepada bahagian B masa lebih kurang setengah jam lagi ni. Banyak lagi. Okay, kita tengok. Hormon. Okay, bahagian B nombor 5. Hormon mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh. Ya. Oleh itu, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Soalan ni dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan hormon? Okey, untuk bahagian B, bahagian B ni dia banyak soalan-soalan yang melibatkan kefahaman, melibatkan pengetahuan. Kalau kefahaman, pengetahuan, jawapan dia ni tidak boleh lari daripada hasil pembacaan ataupun hasil latihan pelajar dalam buku ataupun dalam kelas. Erti kata lain, kalau pelajar tak masuk kelas, sebelum ni PDPR tak masuk, sukar sikit untuk jawab soalan ni. Jadi saya yakin dan percaya yang ada di dalam ni adalah pelajar-pelajar yang hebat. Kalau tak hebat, pelajar tidak join program yang dianjurkan oleh Urustia malam ni, Majlis Guru Cemerlang Kelantan. Pelajar yang orang kata nak ke ilmu, masuk dalam tempoh 1 jam setengah, manfaatkan betul. Kalau pelajar yang tidak hebat, dia tak akan masuk. Wah, masuk apa? Tak? Letih lah apa, macam-macam alasan. Kata lain, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hormon? Jadi, hormon adalah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Ini pun pelajar kena tengok buku lah. Kalau cikgu nak cerita di mana kelenjar endokrin, hormon-hormon dia akan ambil masa yang lama. Jadi, pelajar tanya, cikgu, banyak kau soalan-soalan yang melibatkan ni cikgu? Soalan-soalan yang melibatkan maksud-maksud? Dia tak banyak. Cuma dalam konteks perbincangan kita ni, banyak ni, macam tadilah pemboleh manipulasi ada 3-4 sebenarnya dia nak pastikan soalan tu pelajar benar-benar faham. Dalam konteks ni kita bukan nak jawab exam tapi kita nak buat perbincangan. Kita pergi yang B. Maklumat di bawah menunjukkan satu kerataan akhbar tentang masalah hormon. Berdasarkan maklumat di atas, apakah kelenjar yang terlibat? Dia ada seorang pelajar, mungkin kanak-kanak ni umur yang sama kalau kita tengok umur dia sama tetapi kadar ketinggian yang berbeza. Ni rendah, ni tinggi. Umur yang sama. Berdasarkan maklumat di atas, apakah kelenjar yang terlibat? Kelenjar yang terlibat dalam proses pembesaran kanak-kanak. Iaitu kelenjar pituitari. Mana duduk pituitari? Di atas kepala. Tak? Di otak tu. Besar mana? Tak silap cikgu, besar butir kaca hijau je. Cik je. Dia ada fungsi dia lah. Dia mengawal kelenjar-kelenjar lain. Dia sebagai mengawal hormon pertumbuhan. Dia ada kelenjar banyak lah. Kita ada kelenjar thyroid. Kita ada kelenjar pankreas, kelenjar adrenal. Dan dia merembeskan hormon-hormon dah. Kalau pankreas, insulin. Kita ada kelenjar testis. Bagi lelaki dia merembeskan hormon pembiakan. Begitu juga dengan perempuan. Kelenjar untuk lelaki, testosteron, hormon lelaki tu testosteron, perempuan dia ada estrogen. Jadi kelenjar tu adalah kelenjar pituitari. C. Pasangan ibu bapa mengharapkan anak-anak mereka mengalami tumbuh besaran yang normal. Namun terdapat segelintir kanak-kanak mengalami masalah tumbuh besaran seperti di atas. Cadangkan bagaimana ibu bapa dapat mengatasi masalah ni. Bagaimana kita dapatilah dalam konteks ni pasangan tu yalah kita ibu bapa kita nak kita ni normal. Tiba-tiba adanya mungkin dia dapat kesan anak dia ni gendut ataupun terbantu. Cadangkan bagaimana ibu bapa nak mengatasi. Bagaimana pihak ibu bapa? Awak sebagai ibu bapa bagaimana awak nak atasi masalah ni? Jadi ketika kecil kita boleh atasi lagi lah. Jadi cikgu bagi lah. Yang pertama kita kata mendapat nasihat daripada doktor pakar pediatrik dan kanak-kanak. Mungkin kanak-kanak ni kanak-kanak.
mesti mendapat nasihat daripada doktor pakar. Kalaulah pelajar buat doktor saja, memang jawapan tu kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Kenapa? Dia nak lebih spesifik. Kalau kanak-kanak, pakar kanak-kanak. Kemudian melakukan rawatan terapi hormon pertumbuhan. Wow. Okay tak? Yang ketiga, kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Apa maksud makanan yang seimbang ni? Maka makanan yang dimakan oleh anak-anak tu, awak lah. Kita kata remaja ni mesti seimbang. Ni biasa kalau kita tengok, pelajar makan nasi, makan kuah, makan air. Sayur tak makan. Dan lebihkan pengambilan protein untuk pembesaran. Protein. Kita lebihkan protein. Protein mari daripada mana? Kalau molek nak mari daripada ikan lah. Yalah, ada daripada air pun ada, daging pun ada kan. Cuba kita tengok Jepun. Yalah. Jepun dia mari ke tanah Melayu. Dia jajah tanah Melayu tahun 40 berapa? 40. Tahun 40 lah. Dia mendarat di pendaratan pertama adalah di Patah Sabuk, Kota Baru. Ada. Arwah nenek saya kata, dia kata Jepun ni gendah-gendah je. Saya kata gendah-gendah. Dia kata naik basikal. Ni nenek arwah nenek saya cerita. Jepun kalau orang Melayu ni gendah-gendah, tapi dia gendah. Bukan gendah benar lah, maksudnya mungkin ketinggian dia rendah sikit pada orang Melayu kita. Tetapi dalam proses mungkin 20-30 tahun selepas daripada Jepun tewas kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan awak tengok sekarang ni pun kalau Jepun mari ke tanah Jepun mari, dia punya pelancong Jepun mari ke Malaysia, dia punya tubuh ataupun susuk tubuh Jepun tu lebih besar daripada orang Malaysia. Bila kita kaji, bila saya pun hasil pada pembacaan, mengapa tubuh dia ni lebih besar? Sebab dia telah mengubah faktor pemakanan dia. Dia ubah. Jepun ni dia lebih makanan, nak kata apa, sushi kan, lebih kepada makanan laut, lebih pada protein. Maka dia punya tubuh dia tu sekarang ni, kalau kita mari di Malaysia, memang kalau kita tengok Jepun dan Malaysia, dia punya tubuh dia lebih besar. Besar daripada orang Malaysia. Mengapa? Sebab dia lebihkan pengambilan protein. Dulu kalau pesta piala bola merdeka, mesti kalau Malaysia lawan Korea, Malaysia lawan Jepun mesti kita menang. Tapi sekarang cuba tengoklah, Jepun boleh masuk ke Piala Dunia. Salah satunya adalah dia sebab kalau faktor fizikal dia lebih besar daripada dulu dia. Maknanya lebihkan pengambil protein. Jadi markah dia ni adalah dua markah. Dua markah, maka dia nak 2 poin lah. Dan ni soalan ni pelajar boleh nyatakan pendapat lah. Jenis bentuk-bentuk soalan, bentuk-bentuk jawapan, kata menjana idea, create lah, asalkan ianya bersesuaian dengan jawapan tu. Yes. Soalan ni mungkin kita boleh katakan soalan dia panggil KS03, soalan menganalisa. Satu lagi soalan menilai boleh juga. D. Murid A dan B dikejar oleh anjing liar semasa berjalan kaki pulang dari sekolah. Murid A dapat menyelamatkan diri dengan berlari laju manakala murid B dapati terkejut dan pengsan. A ni dia lari laju, selamat. B ni terkejut, pengsan. Terangkan mengapa situasi ini berlaku. Soalan ni soalan analisa soalan ni analisa. Mengapa situasi yang terangkan mengapa situasi yang dialami oleh murid AB berbeza. Maknanya 2 markah di sini, kalau kita tengok 2 markah, pelajar kena nyatakan murid A dan juga murid B. Kena cerita. Dan kalau kita tengok, ni cerita ni murid A dulu. A, murid A ni dia merembeskan hormon adrenaline yang banyak ataupun yang optimum. Menyebabkan dia boleh berlari dengan laju. Sebab dia apa? Kerana peningkatan denyutan jantung. Jawapan dia, ni saya buat slash lah. Kalau kita tengok sini, slash ni. Slash ni, pelajar nak nyatakan peningkatan denyutan jantung pun kita terima, ataupun kadar pernafasan, tekanan darah, ataupun aras glukosa dalam darah, ataupun kadar menospora tinggi pun kita. Tapi make sure tinggi ni kena ada lah. Peningkatan ni dah ada untuk jantung. Tapi kalau pelajar kata kerana kadar pernafasan tinggi. Memang kalau kita kejut lah.
Jadi untuk soalan bahagian A ni, pelajar tulis semua ni, sebenarnya ni ada dah daripada jawapan di atas ni. Tak? Dengan banyak, menyebabkan dia boleh berlari dengan laju. Kenapa? Kerana peningkatan denyutan jantung. Kenapa? Kerana kadar pernafasan tinggi. Kenapa? Kerana tekanan darah yang tinggi. Kenapa? Kerana aras glukosa dalam darah yang tinggi. Tak? Tu murid A. Kalau murid B, tak? Murid B memiliki hormon adrenalin yang terlalu banyak, terlampau banyak, menyebabkan pelajar tersebut pengsan di tempat kejadian. Sebab apa dia pengsan? Kerana peningkatan denyutan jantung sangat tinggi. Sangat tinggi. Ataupun kadar pernafasan sangat tinggi. Tak? Last sekali, pengsan. Tekanan darah sangat tinggi. Ataupun aras glukosa dalam sangat tinggi. Ataupun kadar metabolisme sangat tinggi. Ia melibatkan adrenalin. Soalan ni. Jadi soalan ni hubung kait ke mana pun pelajar kena baca dalam buku, kena masuk kelas. Apa-apa kena tanya cikgu. Seterusnya nombor 6. Kita ada lebih kurang 10-15 minit lagi. Semenjak plastik ditemui pada 5 Februari 1907. Ni sejarah plastik ni. Ulang tahun yang ke-100 lebih dah lah. Tak? 5 Februari 1907, sekarang ini 2021, nak masuk 2022. 100 tahun lebih dah plastik ni. Sebagai produk dihasilkan dengan menggunakan plastik. Semenjak plastik ditemui pada Februari 1907, pelbagai produk dihasilkan dengan menggunakan plastik. Betul? Tak? Kita pun macam-macam plastik dah ada ni. Kebergantungan kepada plastik memberi impak positif dan juga negatif. Yes, ada positif, ada negatif. Soalan dia, apakah mikroplastik? Ini soalan ni adalah soalan KSSM. KBSM kita tak belajar ni. Dia tanya apakah mikroplastik, iaitu mikroplastik ialah kepingan plastik yang sangat kecil ataupun kurang daripada 5 mm. Sekarang ni biasanya kalau saya nyatakan kepada pelajar, jawab sekarang ni cukup dah. Mikroplastik ialah kepingan plastik yang sangat kecil. Mikro tu kecil dah kan. Mikro tu merujuk kepada benda yang halus. Tak? Iaitu kepingan plastik yang sangat kecil. Dia tanya apakah masuk mikroplastik. Yang kedua, proses dia. Kalau kita tengok ni, ni proses kita hayat suatu produk. Dia hasil daripada plastik, dia hasil daripada sumber petroleum. Tak? Kemudian dipasarkan di semua kedai Eco. Digunakan oleh pengguna untuk mengisi minuman. Kemudian botol dia. Kemudian proses X. Dijadikan produk plastik. Jadi kita tengok, kadang-kadang pelajar tak terfikir apa dia proses X kan? Maksud dia mula-mula kalau bahasa Kelantan lah kita kata, bahasa kita kata botol ni dia buat daripada sumber petroleum. Kemudian jual, bila jadi botol dia jual kan? Kedai-kedai Eco, kedai-kedai yang jual plastik kan? Tak kira lah kedai ekonomi kau, kedai RM2.20 kau ataupun mana-mana pasar raya kau, tak kisah. Kemudian digunakan oleh kita. Yalah, kita beli botol ni kita nak isi air kan? Last kali bila lah botol ni pecah ataupun rosak tak boleh guna, kita kalau juga kita buang kan. Tapi kalau kita yang bertanggungjawab, kita kumpulkan kumpul mana? Kumpul dalam kata apa? Untuk kita semula. Kemudian kita semula kita jadikan produk plastik yang barulah. Sekiralah apa-apa bentuk produknya. Jadi apakah proses X tu? X tu adalah proses kita semula. C. Juga ada B. Itulah C. Sesetengah produk plastik ini biasanya dibuang oleh pengguna. Betul? Cikgu. Dan dibakar di udara. Ya? Cikgu. Boleh saya tengok slide tadi? Ya. Saya nak screenshot. Saya nak tengok slide sebelum. Sekejap dah saya. Yang mana? Yang ni kah? Ni. Yang apa tadi yang ada proses X tu. Okey, sekejap dah. Ni proses X ni. Okey. Jadi katakanlah benda ni pelajar dah. Katakanlah pelajar tengok soalan ni, jangan mudah kita tengok Allah soalan ni payahnya dak. Cuma kita menghayati soalan. Cikgu dah bagi tahu tadi, soalan aspek sebenar lebih mudah. Jangan pelajar tengok payah soalan tak. Soalan sebenar lebih mudah. Sebab bilangan soalan dengan master, kalau dia bagi soalan susah, maka pelajar tidak sempat untuk jawab. Sebab tu soalan mudah.
Sebab tu pelajar tengoklah analisa soalan-soalan KBSM yang lepas-lepas, mudahnya soalan. Itulah soalan SPM ni. Cuma cikgu tak tahu sebab bukan cikgu yang buat. Kalau cikgu buat lain lah. Kan? Jangan cikgu, soalan percubaan cikgu negeri Kelantan susahnya cikgu. Biasalah mana-mana soalan KBSM pun susah. Kan tak? Supaya kita nak terapkan supaya pelajar ni belajar sungguh-sungguh. Last sekali bila soalan sebenar, mudahnya. Lagu tu lah kita nak. Okay, saya teruskan Okey, setengah produk dibuang. Setengah produk plastik biasanya dibuang oleh pengguna dan dibakar di udara. Dengan menggunakan contoh sesuai, nyatakan bagaimana sisa plastik. Nyatakan bagaimana sisa plastik boleh diubah sesuai supaya menjadi bahan baru yang lebih bernilai tinggi. Okey. Pelajar kena fikirlah bagaimana kita nak kita menggunakan kreativiti kita. Untuk kita convert, kita ubah sesuai, kita upgrade plastik-plastik yang telah dibuang tu untuk jadi benda yang bermanfaat. Okey. Yang pertama, kita kata botol, kita kitas semula botol mineral untuk dijadikan bahan hiasan taman. Maksudnya, pelajar biasa tengok botol mineral dipotong dijadikan bahan hiasan taman. Sama ada dijadikan pasu bunga, kecil-kecil tu ataupun apa-apa bentuk, apa-apa benda yang boleh dimanfaatkan. Botol mineral ni. Yang kedua, kitab semula botol untuk dijadikan penyapu plastik. Ada juga buat penyapu plastik. Dikitas semula. Dan jawapan dia ni jawapan yang pelbagai, banyak. Tidak semestinya jawapan ni cikgu dua je cikgu. Tak, jawapan dia banyak. Tapi tengoklah cikgu lupa berapa markah sini dia nak. Kalau dia kata 2 markah, maka 2 lah dia punya point dia nak. Kalau dia nak 1 je. Tapi sebenarnya soalan ni dia nak pelajar nyatakan asalkan benda tu benda yang positif bermanfaat. Pelajar kata, okey kita semula botol untuk dijadikan benda-benda yang orang kata ni contohnya dia buat penyapu plastik apa-apa bentuk yang boleh dijadikan manfaat. Tidak semestinya ni lah ya 2 ni lah. Banyak lagi. Ni cikgu bagi ni contoh 2. Okey. Pelajar boleh fikir lagi. Okey, C. Berdasarkan wajah 6.2, bagaimanakah mikroplastik boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia? Mikroplastik. Okey. 2 markah. Okey, yang pertama, kalau kita tengok daripada ni daripada gambar wajah ni, pecahan cerita dia pecahan disebabkan oleh tindakan sinar UV dan mikroisma. Kemudian dia jadi mikroplastik, iaitu pecahan kepada plastik yang lebih kecil. Kemudian dimakan oleh ikan, kalau dalam konteks di lautan ataupun dia dalam konteks sungai dimakan oleh ikan. Kemudian ikan pula dimakan oleh burung laut ataupun dimakan oleh hidupan akuatik yang lain. Contohnya singa laut ke, ikan jerung ke. Kemudian ikan juga dimakan oleh manusia. Dan manusia juga yang buang plastik. Buang plastik. Kemudian jadi benda ni menjadi satu kitaran. Jadi huraikan bagaimana mikroplastik boleh menyebabkan masalah kesihatan manusia. Yes. Melalui rantaian makanan. Contohnya makan makanan plankton, ikan kecil memakan mikroplastik. Maknanya plastik-plastik ni, cikgu nak ceritanya bahawa plastik-plastik ni yang jadi mikroplastik ni dimakan oleh ikan. Poin yang pertama. Dan plastik juga bila dimakan oleh ikan dan dimakan oleh manusia. Dan mikroplastik juga kekal dalam rantaian makanan jika perkara ini berterusan. Maknanya berterusan jika manusia terus membuang plastik. Maknanya buang, erti kata lain, pelupusan itu dibuat secara tidak teratur. Paling molek sekali cantik benda kita semula lah. Tapi masih ramai lagi kita buang plastik. Kita buang kita buang plastik di merata-rata. Selain daripada tong sampah di sungai pun kita boleh tengoklah. Kita nak hujan ni supaya tempat yang berkelah atau pusat-pusat peranginan pun supaya dikumpulkan plastik tu. Tapi masih ada lagi yang buang. Dalam sungai ataupun dalam laut sambil-sambil masih buang kita tak tahu plastik tu last sekali dimakan oleh penyu ke. Kalau penyu makan kita kan tak boleh kata tak kisah sebab ni boleh memberi kesan kepada populasi penyu tu.
Okay, last kali kadang-kadang dia merepuk sikit-sikit kan, kemudian dia dimakan oleh ikan. Ikan pula dimakan oleh kita. Jadi itulah kitaran dia. Yang ni susah sikit lah, tapi boleh tengok soalan ni dalam buku teks untuk lebih-lebih faham lagi lah. Okay. Kemudian yang ketujuh. Kita nak berhabis dah 10 minit lagi, 5 minit lagi. Cikgu. Okay, orbit. Satelit ni tajuk yang terakhir dah. Cikgu. Silap cikgu, tingkatan 5 ni. Ya. Ada apa? Ada? Cikgu, Okey, yang kita soalan teruskan. tadi tu, Ya. Okey. cikgu yang soalan tadi tu, cikgu macam mana boleh sampai ke industri cikgu? Mana? Macam mana boleh sampai ke industri? Ni. Ha. Selain sebenarnya hal ni dia fokus kepada ni, industri ni. Plastik-plastik yang dibuat ni, kadang-kadang industri tu dia ada juga industri yang orang kata apa, macam kata-kata kita dia nak kata buang tu ada juga sisa-sisa daripada industri itu masuk dia. Yang dilakukan, maknanya industri ini dilakukan oleh manusia. Okay. Jadi hak ni cuma industri dia menghala ke atas ni, dia menghala ke atas ni, maksud dia mungkin dia tidak kata apa, benda ni tidak menjadi kitaran kepada ikan, khususnya manusia. Maknanya industri itu mungkin dia buang di tempat-tempat yang lain, itu dia masuk dia. Okay? Jadi yang kita fokus inilah maknanya kitaran dia ni. Dia masuk balik, okay? Kita buang plastik, okay? Kadang-kadang pelajar kata, oh buang dalam tong sampah. Tak, kita fokus katakanlah orang memancing kan. Dia mancing, kadang-kadang dia buang juga plastik. Ni hal yang tidak bertanggungjawab lah. Bila dia buang, ni dia masuk balik ni. Kita nak fokus di kawasan ni. Dia punya kitaran, dia punya kepada sungai, dimakan oleh ikan balik. Ni saya katanya mikroplastik kekal dalam rantaian makanan jika perkara ini berterusan. Jika kita tidak adasi dengan kesedaran diri kita. Sebab tu, tapi kalau kita banding rakyat Malaysia sekarang pun dah berbanding dia punya corak pemikiran daripada law ni 30 tahun lepas tu telah berbeza. Right? Okey, nombor 7. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit. Ada 5 jenis. Okay. Yang pertama kita ada orbit geopegun. Okay, dia ada 5. Okay, dia nak satu je. Pelajar buat ada satu je. Geo segerak, tinggi bumi, sederhana bumi dan rendah bumi. Ni pelajar boleh rujuk buku teks tajuk yang terakhir. Apakah masuk geopegun, geo segerak, tinggi bumi ni, boleh fokus itu. Jadi cikgu tulis contoh dah. Dia nak satu tapi cikgu bagi 5 contoh tu. Kalau nak lebih lanjut lagi boleh baca dan rujuk kepada cikgu awak lah. Okay? Yang B, satelit telah berjaya menghasilkan peningkatan dalam produktiviti sebilangan besar industri jualan secara atas talian. Okey, maknanya ni lah Shopee lah apalah ni kan. Bagaimana seorang penghantar produk penjualan? Ni, JNT contohnya apa ke? Shopee apa nak? JNT pos laju lah ni. Boleh tiba ke suatu destinasi pelanggannya mengikut tempoh pesan. Okey, awak beli dalam Shopee kan? Okey, beli tu dia tunjuk dah okey akan sampai tempoh sekian-sekian. Dia ada dah dia punya guide timing dia tu. Okey, so dia tanya bagaimana seorang penghantar produk jualan boleh tiba ke sesuatu lokasi pelanggan mengikut tempoh pesanan dia. Okey. Jadi dia fokus kepada orang yang menghantar tu. Postman dia tu. Okey, tahu lokasi dia. Okey. 2 markah. Yang pertama dia guna kaedah apa? Iaitu dia menggunakan GPS dia. GPS apa maksud GPS Kita tahu GPS lah. GPS ni dia punya, kalau nama penuh dia, Global Positioning System. Putihnya. Melayunya, sistem penentu sejagat. Kalau kita kata sistem penentu sejagat, saya rasa ramai yang tak tahu ni apa benda. Tapi ada GPS, tahu GPS. Ya tak? Dan ingat kalau dalam soalan, kalau GPS ni mesti huruf besar. Jangan pelajar tulis GPS ataupun contohnya lah, GPS. Huruf kecil balik jangan. Dia mesti huruf besar. Kalaulah pelajar tulis GPS huruf kecil atau GPS huruf kecil, maka mungkin kemungkinan jawapan tu terpaksa ditolak. Maknanya kata lain salah lah. Waste
Kan tak? Ataupun maps. Kita tengok maps kan, aplikasi map ke, Waze ke, tu terima. Tu besar, tulisan tu okey. Besar kecil-kecil okey. Yang GPS mesti huruf besar belakang. Okey, kemudian kita kena cerita sedikit Waze ke, GPS ke ataupun maps tu, cerita sikit. Iaitu ketiga-tiga aplikasi ni, kan tak? Dia memberi maklumat lokasi kan. Kita mana location, tekan location. Kita tahu location kan. Mana dia telah bagi lokasi. Begitu juga masuk kepada pengguna dalam semua keadaan cuaca. Kita kata daripada Kota Baru nak pergi Kuala Lumpur, okay? Tekan tu dia tunjuk okey 458 km. Masa 5 jam 70 5 jam 30 minit contoh je. Dan okey. Kita set Kuala Lumpur di mana? Kampung Baru kan. Dia pun tunjuk arah tu. Itu maksud dia kita penerangan ataupun kita perincikan sedikit dia punya maklumat dari itu. Dalam konteks ni dia kata memberi maklumat lokasi masa kepada pengguna dalam semua keadaan cuaca. Janji ada internet. Ada internet tak boleh guna kot. Ni dalam tajuk terakhir dah. Biasanya tajuk terakhir ni pelajar tak fokus mana ni, tapi kena tengoklah. Okey, roket pula. Ni pun tajuk terakhir. 7.172 menunjukkan dua jenis kenderaan pelancar ke orbit. Dia ada ELV iaitu Expandable Launch Vehicle, RLV, Useful Launch Vehicle. Okay, dia ada dua jenis kenderaan pelancar ke orbit. Banding beza kedua-dua kenderaan pelancar tersebut. Banding beza. Apabila soalan ni nak banding beza, maknanya dia kena ada persamaan, dia kena ada perbezaan, banding beza. Kalau dia kata beza, yes, beza. Jadi markah dia ni dua markah. Bila dua markah mesti kena ada 2 poin lah. Okay tak? Okey, apakah persamaan dia? Persamaan dia kedua-dua kenderaan pelancar ke orbit ni dia menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke angkasa lepas. Itu dia punya persamaan dia. Dan perbezaan dia, apakah perbezaan dia? ELV. Mana ELV ni? ELV ni. Tak boleh digunakan untuk sekali misi angkasa saja berbanding RLV. Maknanya RLV ni boleh guna banyak kali. Kalau ELV ni boleh guna sekali. Boleh rujuk buku teks awak. Cikgu. Ya. Nak jawab pihak 7B tadi. 7B. Ni kah? Okay. Boleh screenshot? Boleh? Okay dah. Sebab saya nak cepat masa habis dah ni. Takut. Okay dah? Boleh belajar? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Persamaan dia, kedua-dua kenderaan pelancar menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Dan perbezaan dia adalah ELV boleh digunakan sekali. Ini boleh sekali saja. Okay. Ya. Sekali saja. Dan yang ni dia boleh guna banyak kali. Okay. Kemudian kalau nak rincikan lagi, boleh rujuk buku teks SPM untuk tingkatan 5. Tak tahu boleh tanya rujuk cikgu awak. Boleh? Okay. Cikgu? Ya. Cikgu? Ya. Kalau cakap bentuk berbeza boleh tak cikgu? Maksud berbeza macam mana tu? Bentuk kapal kenderaan pelancar yang berbeza. Oh, dia. Bentuk dia kena fokus apa yang berbeza dia tu. Ya tak? Sebab semua bentuk kalau kita benda yang berbeza ni dia umum. Boleh mana belajar? Dia umum. Apa yang berbeza tu lah kalau pelajarkannya apa yang berbeza? Contohnya lah, okay, dia mempunyai 2 tangki. Okay. Yang ni ada 1 tangki lah. Tu boleh diterima. Tapi kalau nyatakan pelajar kata bentuk yang berbeza, biasanya ditolak. Mengapa ditolak? Sebab dia tidak spesifikkan apa yang berbeza tu. Dalam konteks ni pelajar, dia nyatakan okey, apa yang berbeza? Iaitu ELV ni digunakan sekali misi saja. ELV ni boleh guna banyak kali misi. Tu maksud dia. Boleh tak? Kalau pelajar perbezaan tu spesifikkan dia, kita terima. Tapi kalau kata bentuk berbeza ni bentuk macam mana? Okey, terima kasih yang bertanya. Okey. Boleh tak? Cikgu teruskan Okey, yang D. Sebab kita ada 2 lagi soalan, tak silap ni. Negara Malaysia telah berjaya mencipta satu satelit baru. Satelit tersebut telah dihantar ke orbit tinggi bumi dengan menggunakan kaedah pemindahan Hoffman. Wajarkan mengapa kaedah pemindahan tersebut dipilih? Okey.
Jadi jawapan dia pemindahan terus kurang cekap dalam tujuan dan tenaga berbanding kaedah pemindahan Hoffman. Ni pun dalam buku teks ada. Boleh pelajar boleh tengoklah. Dalam buku teks dia tunjuk bentuk sebab saya nak tunjuk buku susah sini. Dia tunjuk bentuk bagaimana pemindahan terus dan satu lagi dia buat perbandingan dengan pemindahan Hoffman. Bagaimana dia punya kapak angkasa tu terus ke angkasa lepas. Kalau Hoffman ni dia pusing-pusing sikit. Gitu dia tak terus. Okey, boleh? Okey, kita ada 2 soalan lagi. Moderator boleh deh, saya minta lebih kurang 10 minit lagi untuk kita habiskan soalan. Okey, soalan nombor 9. Rajah 9 menunjukkan 2 jenis kerusi yang dicadangkan untuk digunakan di makmal sekolah. Okey, yang pertama A, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Apakah faktor yang mempengaruhi kestabilan objek? Dia nak satu faktor saja. Okey, saya beri 2. Yang pertama luas tapak dan yang kedua pusat graviti. Maknanya kalaulah tapak tu luas, maka kerusi tu dia lebih stabil. Katalah pusat graviti dia rendah, kerusi tu rendah, dia lebih stabil. Supaya katalah kan, kalau kata mengapa kata F1 tu dia rendah. Kan tak? Mengapa dia rendah? Sebab dia nak supaya dianya lebih stabil. Bila pusat graviti dia semakin rendah, dia kereta tu lebih stabil berbanding dengan kereta yang tinggi. Okay tak? Okey, B, cadangkan satu cara untuk menambahkan kestabilan kerusi X. Mana kerusi X? Ni, X. Bagaimana kita nak stabilkan kerusi X? Lebih stabil. Okey, satu cukup dah. Okey, yang pertama saya kata tambah luas bukaan kaki. Tambah luas bukaan kaki. Okey, dan yang kedua boleh menambahkan bilangan kaki daripada 3 kaki jadi 4 kaki, lebih stabil. Kemudian mengurangkan ketinggian kerusi. Bila semakin rendah, maka dia semakin stabil. Bila kaki dia banyak, dia lebih stabil. Dan bila dia luas, bukaan tu luas, maka dia lebih stabil. Jawab satu pun dah cukup. Okay. E, semua pelajar kelas berkenaan diminta memilih kursi yang sesuai untuk digunakan di makmal sekolah. Kursi yang menjadi pilihan adalah Y. Mana Y? Okey, Y ni tinggi ni. Okay. Pada pendapat anda, okey, dia nak penilaian daripada pelajar. Apakah kelebihan dan kekurangan kerusi Y dipilih sebagai kursi makmal? Maka pelajar kena nyatakan apakah dia punya kelebihan dia, iaitu kursi Y, dan satu lagi kekurangan. Okey, yang pertama kelebihan kursi Y, saya kata luas permukaan tapak yang lebih luas ataupun bilangan kursi lebih bilangan kaki kursi lebih banyak. Ataupun pelajar duduk dengan lebih selesa. Mengapa selesa? Sebab dia ada menyandar di belakang tu. Kelebihan. Buat satu pun dah cukup. Apakah kekurangan dia pula? Iaitu kekurangannya dia tinggi. Bila tinggi kurang stabil. Okay tak? Dan kekurangan dia juga saiz kaki kursi lebih kecil. Dia punya saiz dia tu kecil, halus saja. Boleh? Itu adalah soalan ni, dia kata pendapat anda. Bila pendapat, pelajar bagi saja pendapat. Kalau kelebihan ni yang positif, kalau kekurangan dia adalah yang negatif. Sebab dia nak apa? Sebab dia nak pendapat pelajar. Markah 2. Satu yang ni. Okey, ni soalan reka cipta ni. Soalan nombor bahagian B reka cipta ni, soalan baru ni. Dia kata satu pertandingan perlumbaan kapal kertas akan diadakan di peringkat sekolah. Semasa sesi persediaan, kapal kertas yang hendak diuji telah terbalik ketika melalui selekoh tajam dan dimasuki air. Kapal tu, kan tak? Dia test, dia nak masuk pertandingan, dia test dulu. Tiba-tiba selekoh tajam, kapal tu dia terbalik. Kan tak? Kemudian bila terbalik, dimasukkan air. Jadi, dia kata anda diminta mengubah suai satu kapal kertas yang akan digunakan oleh sekolah anda semasa pertandingan nanti. Anda dibekalkan dengan satu kapal kertas. Dia bagi dah satu kapal kertas, dia bagi dah 2 cube polystyrene. Maknanya cube polystyrene. Maknanya cube lah. Lebih kurang macam ni lah kot cube kot. Oh, cube. Okay, cube. Gitu. Polystyrene. Maksud itu polystyrene ni dia tidak tenggelam lah, dia terapung. Kemudian 10 cm lidi penyapu. 10 cm penyapu dan pita cellophane. Okey.
Lakarkan rekaan anda beserta label dan terangkan bagaimana rekaan yang fungsi. Okey, dia 3 markah. Yang pertama sekali awak lukis dengan betul. Yang kedua mesti ada label. Yang ketiga mesti dinyatakan cerita sedikit. Baru melayakkan pelajar dapat 3 markah. Jadi ini saya lukis dia. Tak? Yang pertama ni lukis dia. Lukis label. Yes. Okey lukis label. Kapal ni dia bagi dah. Jadi pelajar tulislah lukis ni lidi, maka kena tulislah lidi. Kapal kertas polistri dan selotip. Selotip ni kita nak lekatkan lah. Terutamanya kalau di sini kita kata boleh cocok kan. Di sini kita lekat sini. Kita guna selotip. Maka di sini boleh 2 markah. Satu markah adalah satu markah lukisan, satu markah label. Lukisan, satu lagi label. L dua-dua. Dan satu lagi pelajar kena cerita sikit. Ya tak? Cerita macam mana fungsi dia. Contohnya kita kata polistrin terapung menyebabkan kapal kertas tidak tenggelam. Tak? Cerita dia. Okey. Luas tapak kapal kertas lebih luas. Maknanya satu pun dah kata apa dah memadai. Contohnya pelajar kata polistrin terapung menyebabkan kapal kertas tidak tenggelam. Ataupun kapal luas, tapak kapal kertas lebih luas menyebabkan ianya lebih stabil dan tidak terbalik serta tidak dimasuki air ketika melalui selekoh tajam. Jadi dalam soalan reka cipta ni pelajar kena kreatif, inovatif, kena fikir macam mana untuk memastikan supaya kapal itu tidak tenggelam. Jadi inilah bentuk yang buat dia. Boleh dah? Jadi satu markah lukisan, satu markah label dan satu markah cerita sedikit. Cerita konsep mengapa digunakan, apakah fungsi polistrin tersebut dan bagaimana dia punya perjalanan dia. Okey, kita beri cerita, dia letak polistrin untuk memastikan kapal itu tidak tenggelam dan ada polistrin juga menyebabkan luas tapak kapal kertas itu lebih luas menyebabkan ia lebih stabil, tidak terbalik dan tidak dimasuki air ketika melalui selekoh tajam. Dan ni sebenarnya dia punya soalan dia ni, saya ambil ni. Boleh tak? Jadi, Assalamualaikum cikgu. Ya, salamullah. Pak, saya potong sekejap ni. Tak apa. Mana mic suara berkaitan dia tutup lah mic tu. Saya nak dengar suara cikgu bukan sekalian. Dengar suara ni, cikgu dari statik suara cikgu dengar orang lain. Okey, soalan apa dia? Saya tak tahu siapa yang bertanya tu, pelajar, okey? Saya bukan saat cikgu, suruh minta tutup mic saja. Okey, Ganggu tutup mic. suara Terima kasih cikgu. dah. Okey. Faham. Okey, pelajar. Okey. Boleh dah offkan mic tu. Sebab mengganggu dah. Dah. Okey, senyap dah tu. Okey dah. Boleh dah. Okey, kita jawab pula satu soalan lagi. Soalan ni pun dia ada soalan. Cikgu mic. Mic cik, mic. Cikgu tutup mic. Cikgu termute. Cikgu mute. Tersalah mute semua. Cikgu Oh mute. mic. Cikgu mute. Cikgu mute. Terima kasih, Ego. Okey, Cikgu. tak habis lagi ni. Satu soalan lagi ni. Satu soalan lagi. Cikgu Tak apa mute semua. tadi. Cikgu mute Ada tadi. ramai Cikgu. Okey, satu soalan lagi. Satu lagi. Teruskan Cikgu Nasir, teruskan. Okey dah. Okey. Tak nampak skrin cikgu. Okey, baru saya nak share. Dah nampak Dah. Sekejap dah, okey. Okey, dia kata Raja 10 menunjukkan sel kimia. 5 minit, saya ambil masa 5 minit. Mana? Ada. Tak ada gambar cikgu. Cikgu tak ada soalan. Cikgu tak ada Skrin, gambar skrin. cikgu. Tak ada skrin. Tak ada. Ada. Share screen. Sekejap dah. Jofni. Okey. Boleh? Tak ada cikgu.
Kejap. Cikgu tak ada. Kejap dah. Kejap. Line tempat saya ni slow ni. Zul tutup mic. Kejap dah. Line tempat saya slow. Kejap. Sekejap dah. Cari mana tak tahu Tobi. Maaf lah semua ya. Tak sangka sebenarnya tahu semua tak tutup mic, isu ni pun naik di bawah. Dia minta maaf lah. Okey, kejap. Line saya slow ni. Okey, sekali lagi saya share. Terkejut gambar Razi Jidin pun ada. Gambar menteri pun ada tu. Okey, boleh? Tak cikgu, tak ada lagi ni. Tak ada lagi. Ada lagi cikgu. Cikgu. Tak ada. Kosong. Kosong, nanti kejap. Ambil masa cikgu. Ada Profesor cikgu ada lah. Profesor cikgu je ada. Tak nampak? Tak ada bit? Dah. Kau tu bit. Tak lobek. Botol beg. Boleh dah. Botol beg ada. Bit dah? Botol beg ada. Bit dah? Tu beda tu. Dah. Dah. Tubik. Oh, belakang lorak. Okey, tu bit dah kan? Dah ada dah? Dah cikgu dah. Ada cikgu, dah ada. Ada. Tu beda cikgu tak ada. Cikgu mic. Cikgu mute pula. Cikgu mute. Cikgu one mute cikgu. Cikgu mic cikgu hilang. Cikgu. Okey, kejap. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Nampak? Ada. Boleh cikgu. Nampak? Cikgu. Okey. Gambar. Okey, keluar ke tak? Keluar cikgu keluar. Keluar cikgu keluar lah. Alhamdulillah. Keluar cikgu keluar. Okey, last. Okey, Raja 10 menunjukkan sel kimia ringkas. Okey, plate zinc. Okey, zinc dan juga koprom. Ni voltmeter. Kita bagaimana kita nak tahu yang positif, yang negatif ataupun anode cathode. Anode ni negatif ke positif anode? Positif. Okey, anode saya tulis A anode ni adalah positif. Cathode ni adalah negatif. Okey, bagaimana kita nak tentukan yang mana positif, yang mana negatif? Pelajar tahu dah kan. Kalau yang ada sel kering tu Cikgu mute. Cikgu suara cikgu hilang. Cikgu, suara tak ada. Cikgu tak ada suara. Cikgu hilang. Cikgu tu hilang. Tak dengar. Siut. Lebih gambar ni. Tak ada gambar. Kenapa tak ada? Bak. Suara moderator pun tak ada. Dah keluar ke? Free ya? Cikgu Nasir tu dia termute sendiri ke? Dia refresh kot. Kalau refresh. Main dia kali ada. Okey.
kita masih ramai lagi pelajar di talian. So kita tunggulah satu soalan je. Okey. Okey, cikgu. Kalau Alright. okey, alright. Cikgu Wan. Kemah ya, kemah. Ada soalan. Ada mana? Hari ni kita semua belajar sign language. Tukar topik sekejap. Hilang. Terus. Titik. Mana? Nah. Hilang. Oh, yang apa? Yang Jiden tu gambar. Kau letak gambar Jiden ya? Ada dosa rasmi ke dari menteri ni? Pak Wakah Hasil. Gagal. Tak ada. Cikgu Akmal, tolong Ya. accept balik Cikgu Wan, mungkin dia cuba masuk kembali. Tak ada lagi setakat ni. Saya rasa macam line dia lah. Begitulah. Line Okay, dia mungkin kita tunggu lagi 2 minit. So kalau misalnya Cikgu Wan Nasir tak appear, mungkin kita akan tamatkan sesi lah. Sebab dah Okey, cikgu. dari 10.20. Jangan Okey, live cikgu. lagi, sekejap jangan live lagi. Terima kasih, cikgu. Okey, okey. Jangan live Terima lagi. kasih. Bye. Tidur. Cikgu, bye. Masih Cikgu. Cikgu. Masih cikgu. Belum lagi. Jangan live lagi. Tunggulah Cikgu Wan. Janganlah logak. Tidur. Sabar lu. Orang gimana kat belakang? Pak Haji. Mana lelek lu. Okey, Pak Cik. Cikgu Akmal tolong mute-kan komen. Tolong. Dah habis ke? Okey, bye. Tubik-tubik lama tu. Buka mic. Cik Krio, saya rasa tamatkan je lah. Kan sebab dah menghampiri 10.20 dah. Dah lewat dah. Cikgu Kemat. Mak cikgu sendiri. Tak boleh lah. Itulah, cikgu. Krio. Tamatkan dah dulu. Okey. Alright. Okey, jadi kita ada masalah teknikal untuk satu soalan. Okey, sebagai penutupnya saya nak berikan sikit pesanan. Tolong isikan link yang saya dah kongsikan tu. Kalau kamu belum buka lagi, kamu tengok. Okey, link kehadiran. Cikgu harapkan kamu ni lah. Okey, cikgu harapkan kamu isikan link ni. Okey, untuk kita dapatkan feedback, untuk kita tambah baikkan kita punya program. Okey, yang keduanya, sama ada malam ni ataupun esok pagi, kita akan sharekan rakaman video yang kamu bersama kami. Okey, jadi ada beberapa soalan yang mungkin tak dibincangkan, mungkin akan dijawab oleh Cikgu Nasir dalam platform yang lain. Okey, cikgu ucapkan sangat berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pelajar keluarga Malaysia yang ada pada malam ini. Cikgu harap sekiranya ada next session, next episode untuk sains, kita buat janji sikit, Pinky Promise, kamu mesti join, boleh tak? Boleh. Okey, jadi itu saja kita akhiri sesi ini dan semoga kamu, cikgu doakan, cikgu-cikgu sains seluruh Malaysia doakan supaya kamu akan dapat berjaya dalam SPM Sains.
Okay. Amin. Okay, all the best. Jaga diri, jaga SOP. Sehingga berjumpa dalam next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu.